Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada hari ini, pada hari Jumaat di dalam segmen Pagi Produktif. Suka saya ingin mengajak kalian untuk memulakan kehidupan kita dengan mengambil kisah-kisah inspirasi dan motivasi dari dalam Al-Quran. Jadi insyaAllah pada hari ini saya ingin berkongsi tentang satu kisah seorang lelaki yang bukan Nabi dan bukan juga seorang Rasul. Kisah seorang lelaki ini telah Allah rakamkan di dalam surah Yasin bersama dengan 3 orang Rasul yang telah syahid menyampaikan dakwah kepada kaum mereka. Jadi siapakah sosok lelaki ini? Menurut para ahli mufassirun, kisah lelaki ini yang namanya Habib An-Najjar. Habib An-Najjar adalah seorang tukang kayu yang kerjanya adalah mengukir kayu lalu dijadikan berhala oleh kaumnya. Beliau juga telah menganut ataupun telah syirik selama 70 tahun bersama kaumnya dan akhirnya Islam di tangan 3 orang Rasul tadi. Apa yang menarik tentang kisah lelaki ini? Kisah lelaki ini bermula pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Telah datang seorang lelaki dari hujung kota lalu mengajak kaumnya untuk mengikut para rasul tadi. Lalu apa respon kaumnya? Sudah pasti kaumnya menolak. Sedangkan apabila datang 3 orang rasul tadi kepada mereka, mereka tolak sekeras-kerasnya sehingga berlaku mengugut untuk membunuh para rasul tadi. Ini kan pula orang biasa. Sudah pasti mereka akan menolak sekeras-kerasnya. Tetapi lelaki ini tetap tidak berganjak dari keputusannya untuk membantu para rasul. Apa yang berlaku selepas itu? Lelaki ini tetap tidak berputus asa mengajak kaumnya untuk terus beriman. Berlaku sesi dialog sesama mereka dan akhirnya apa yang berlaku? Habib An-Najjar telah diseksa, dipukul sehingga ada para ahli mufassirun mengatakan dipukul, dibelasah oleh kaumnya sehingga terburai tali perut dan sehingga terkeluar tulang belakang Habib An-Najjar. Dan ketika saat itulah dalam Al-Quran juga Allah rakamkan dialog mengajak Habib An-Najjar ini masuk ke syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Qila dukhulil jannah. Lalu apa jawapan dari Habib An-Najjar ini tadi? Masya Allah, subhanallah, sangat-sangat memberi motivasi sebenarnya kepada kita untuk terus sayang orang di sekeliling kita. Apa kata Habib An-Najjar? Qala ya laita qaumi ya'lamun. Katanya, kalaulah kaumku mengetahui. Apa? Kalaulah kaumku mengetahui apa nikmat yang akan mereka dapat sekiranya mereka ikut para rasul. Kalaulah kaumku mengetahui apa yang mereka akan dapat sekiranya mereka menyembah Allah. Kalaulah kaum aku mengetahui apa yang akan berlaku kepada mereka sekiranya mereka ikut perintah daripada rasul-rasul itu tadi. Jadi apa motivasi yang kita dapat daripada kisah Habib An-Najjar? Yang pertama, kita perlulah menjadi seorang yang proaktif seperti Habib An-Najjar. Apa yang dimaksudkan dengan proaktif ini? Proaktif di sini membawa maksud kita tidak dipengaruhi oleh cuaca, emosi orang ataupun situasi persekitaran kita. Lihat sahaja contoh Habib An-Najjar ini tadi. Beliau tidak dipengaruhi oleh
masyarakat yang menolak para rasul. Fikirannya bersih untuk menerima segala hujah para rasul sehingga membolehkan dirinya menerima tauhid. Sedangkan 70 tahun beliau berada dalam kesyirikan bersama kaumnya. Untuk melalui fasa interface perubahan dari kesyirikan kepada Islam, perlu ada batas yang jelas, ilmu dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita bersedia untuk tidak dipengaruhi oleh emosi keadaan persekitaran, maka teruslah bertindak untuk menjadi seorang yang proaktif. Berlainan pula dengan karakter orang yang sentiasa memberikan reaksi, sentiasa respon kepada segala jenis emosi orang di sekeliling kita. Sekiranya orang berlaku marah ataupun berlaku kasar kepada kita, kita respon kepada mereka dalam keadaan emosi yang sama juga. Jadi bertindak seperti Habib An-Najjar, kita perlu ada batas dan panduan kita seiring dengan panduan wahyu. Kisah Habib An-Najjar juga membuktikan kepada kita beliau bukanlah seorang yang memberikan alasan. Mengikut para ahli mufassirun, sebenarnya terlampau banyak alasan yang boleh diajukan oleh Habib An-Najjar untuk tidak membantu para rasul tadi. Apakah alasan-alasan yang mungkin boleh dibuat oleh Habib An-Najjar? Yang pertama sekali, menurut para ahli mufassirun, Habib An-Najjar menghidap satu jenis penyakit kulit yang sehingga memaksa beliau untuk berada jauh daripada masyarakat. Jadi, sekiranya Habib An-Najjar seorang yang sentiasa memberikan alasan untuk tidak membantu para rasul ataupun ingin berada di comfort zone dia sendiri, dia boleh saja mengatakan, oh aku sakit, aku tidak perlu membantu para rasul. Tetapi beliau memilih untuk membantu para rasul dan beliau tidak terfikir langsung untuk syahid pada hari itu ketika membantu para rasul itu tadi. Yang kedua, alasan apa yang mungkin boleh dibuat oleh Habib An-Najjar itu tadi adalah lokasi. Lokasi yang beliau berada pada ketika itu berada sangat jauh. Menurut para ahli mufassirun, keadaan yang menyebabkan Habib An-Najjar ini berada dalam lokasi yang sangat jauh adalah beliau sedang sakit kulit, beliau sedang berada di satu tempat yang jauh daripada masyarakat. Lalu sebab itulah dalam ayat ini Allah rakamkan telah datang seorang lelaki dalam keadaan tergesa-gesa dari hujung kota. Telah datang seorang lelaki dari hujung kota dalam keadaan tergesa-gesa. Maksudnya di sini adalah Allah memang nak cakap di sini bahawa memang dia datang dari satu tempat yang sangat jauh. Sebab tu Allah dahulukan perkataan waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Allah hujungkan perkataan rajulun tu tadi. Allah awalkan perkataan waja'a min aqsal madinah. Nak menunjukkan kepada kita bahawanya lelaki ini memang datang dari tempat yang jauh sangat. Tetapi kerana nekat, kerana semangatnya untuk berdakwah kepada kaumnya itu tadi agar tidak membunuh para rasul, maka dia sanggup mengambil risiko itu. Berjalan jauh. Dulu tak ada kenderaan, tetapi dia pilih untuk berjalan kaki menuju kepada kaumnya dan berdakwah pada hari itu. Tidak langsung terfikir pada pemikirannya kaumnya akan membunuhnya pada ketika itu. Apa lagi alasan yang mungkin boleh dibuat oleh Habib An-Najjar sekiranya dia memilih untuk tidak membantu para rasul? Okey, alasan yang ketiga adalah menurut sumber mengatakan beliau juga sedang beribadat di gua setelah mendapat petunjuk hidayah untuk memeluk Islam pada tangan 3 orang rasul itu tadi. Beliau berada di dalam sebuah gua beribadat.
Jadi dalam pemikiran beliau sepatutnya boleh saja mengatakan aku sudah tua, aku telah terlambat untuk memeluk agama, maka pada ketika itu aku perlu fokus untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun pemikiran itu telah tak ada langsung dalam pemikirannya, lalu dia bernekat untuk mengajak kaumnya juga memilih untuk Islam. Jadi apa pengajaran yang kita dapat dari kisah Habib An-Najjar dalam surah Yasin ini? Yang pertama, kita hendaklah memilih untuk sentiasa proaktif membantu agama Allah, sentiasa proaktif untuk menyampaikan dakwah, sentiasa proaktif untuk memberi manfaat kepada orang di sekeliling kita dalam kapasiti kemampuan yang kita ada. Tidak perlu fikir jauh, hanya fikir dalam rumah kita sendiri. Kita ada anak, kita ada suami, kita ada saudara, kita ada ibu dan ayah kita. Berdakwah kepada mereka, sampaikan apa yang kita dapat pada hari ini kepada mereka. Ceritakan kepada mereka santai-santai saja apa isi kandungan Al-Quran, apa yang Allah ingin kita sampaikan kepada mereka. Okey? Yang kedua adalah apa yang kita dapat inspirasi daripada kisah Habib An-Najjar ini tadi ialah lelaki ini tidak fikir pun sejauh mana peranannya mampu mengubah masyarakat. Tidak terfikir langsung dalam pemikirannya apa hasil yang akan beliau dapat buat. Beliau tidak terfikir langsung, beliau tidak memikirkan tentang natijah ataupun ending produk yang beliau akan dapat sekiranya beliau bertindak untuk berdakwah. Beliau hanya buat dan fokus sahaja pada ketika itu, at the right time, at the right moment, to the right person. Sudah pasti dia yakin Allah tidak pandang natijah, tetapi Allah pandang usaha, Allah pandang sejauh mana dia memberikan seluruh tenaga jiwanya dalam menyampaikan isi kandungan para rasul yang telah Allah sampaikan kepada beliau. Kisah Habib An-Najjar ini telah memberi mesej besar kepada kita, iaitu kita tak boleh goyang kaki, kita tidak boleh terlampau selesa di zon kita sendiri, kerana pada suatu hari nanti kita semua akan mati dan kita akan dibangkitkan semula dan akan dinilai apakah yang telah kita buat atas dunia, ke mana masa kamu dimanfaatkan, ke mana usia muda kamu dimanfaatkan, ke mana harta kamu dimanfaatkan, ke mana masa kamu dihabiskan, dan ke mana kemahiran kamu itu disalurkan. Dan kita tidak boleh mengharapkan dengan banyak duduk di atas sejadah atau baca Al-Quran atau apa sahaja itu boleh membawa kita ke syurga, dan orang di sekeliling kita hanyut, tidak mendapat manfaat daripada diri kita. Do something. Untuk kisah Habib An-Najjar, beliau bergerak dalam keadaan tergesa-gesa. Allah rakamkan perkataan yas'a di sini. Kenapa Allah rakamkan perkataan yas'a di sini? Artinya berlari-lari anak, tergesa-gesa. Allah rakamkan babak ini seakan-akan Allah nak beritahu kita bahawa Habib An-Najjar takut. Habib An-Najjar takut dia tak sempat nak sampaikan kebenaran kepada kaumnya. Habib An-Najjar takut bahawa kaumnya telah membunuh 3 orang rasul tadi. Itulah semangat yang kita nak bawa dalam diri kita, yang kita ingin dapat inspirasi daripada kisah ini, bahawa kita perlu takut kematian itu datang kepada kita bila-bila masa dan kita tak sempat nak beri manfaat kepada orang di sekeliling kita, dan akhirnya kita pun sudah habis tempoh hidup kita atas dunia, telah dipanggil oleh Allah semula. Lalu pada hari kebangkitan nanti Allah akan tanya, ke mana kemahiranmu dihabiskan, ke mana masa kamu disalurkan, ke mana harta kamu diberikan.
Lelaki ini tak pernah terfikir pun sejauh mana peranannya boleh mampu mengubah masyarakat. Logik kata 3 orang rasul pun tak mampu mengubah kaumnya sehingga mengugut untuk membunuh para rasul. Ini kan pula dia tidak ada apa-apa, tidak dapat wahyu pun daripada Allah, hanya orang biasa yang pernah menjadi syirik pun dahulu. Macam mana nak fikir dia mampu mengubah kaumnya? Sudah pasti tidak. Tetapi perkara ini tidak ada dalam pemikiran lelaki ini. Lalu apa yang dia percaya adalah dia yakin Allah tidak pandang natijah akhir. Dia yakin Allah pandang usahanya. Dia yakin Allah tak pandang kaumnya berubah atau tidak, tetapi Allah pandang sejauh mana usaha dakwahnya kepada kaumnya. Dia yakin Allah pandang niatnya untuk membantu para rasul itu tadi. Jadi, pengajaran untuk hari ini, lakukan sehabis baik dalam kapasiti kemampuan yang kita ada untuk memberi manfaat kepada orang di sekeliling kita. Jangan pernah memberi alasan, jangan pernah memberi 1001 perkara yang boleh menghalang kita untuk terus melakukan tindakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.